Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada malam ini dan demi melanjutkan pengajian kita berkaitan dengan kisah kehidupan para sahabat. Dan malam ini kita akan masuk ke satu topik lagi, berkenalan lagi dengan satu lagi orang sahabat yang mana kita cuba konsisten sejak daripada awal permulaan kuliah untuk berkenalan itu paling kurang satu malam satu sahabat lah. Dan barangkali kita tak dapat nak terlalu terperinci menceritakan setiap seorang daripada mereka, kerana saya yakin yang terperinci itu tuan-tuan boleh teroka sendiri, boleh cari buku rujukan kita untuk menambah banyak maklumat tentang satu-satu sahabat yang kita ceritakan. Dan malam ini ke satu orang sahabat yang saya nak mulakan dengan satu soalan. Siapa sahabat yang tak pernah tengok Nabi? Tahu siapa? Sahabat, maksudnya sahabat ni hidup zaman Nabi. Maksudnya untuk dapat gelaran sahabat tu kena jumpa Nabi, kena hidup satu zaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, dan beriman dengan Nabi. Itu takrif sahabat. Siapa tak capai ni maksudnya dia bukan sahabat. Tapi ada seorang sahabat yang dia tak pernah nampak Nabi. Siapa? Ada tak terfikir jawapannya? Ini bukan soalan tricky pun, ini bukan teka-teki saja nak susahkan orang. Tapi memang ini satu kenyataan yang benar. Ada seorang sahabat yang kita confirm dia tak pernah tengok Nabi, iaitu Abdullah ibn Ummi Maktum. Kenapa? Kenapa dia tak pernah tengok Nabi? Kerana dia lahir saja buta. Abdullah ibn Ummi Maktum ini satu-satunya sahabat yang kita tahu dia lahir sebagai seorang yang buta, tak mampu melihat sejak daripada lahir lah. Sebab zaman tu kita kena faham, zaman tu belum ada oftalmologi, ilmu berkaitan dengan mata. Bukan mata saja, pada setemal pun tak ada lagi zaman tu. Tak ada Panadol pun untuk ubati demam. Maka apatah lagi untuk buang katarak, untuk buat lasik ke, memang tak ada lah. Zaman tu siapa yang rabun memang tak nampak lah. Dan kebanyakan sahabat kita dengar cerita mereka begitu. Bila dah dekat dengan umur yang dewasa sikit, mata mereka mula tak nampak. Tapi Abdullah ibn Ummi Maktum ni memang daripada awal lahir-lahir dia tak dapat melihat. Dan saya mungkin akan cuba reflect kenapa kita kena cerita benda ni. Dia tak nampak Nabi. Kita kena tahu kerinduan yang kita alami hari ni. Saya rasa setiap kali bercerita, berceramah, membaca buku tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara perkara yang paling sedihnya adalah kita nak bayangkan apa dekat kepala kita. Saya kalau baca novel, kalau siapa yang minat baca novel kan, kita mesti nak visualize, nak nampak wajah watak dalam novel tu. Bahkan novel-novel yang sekarang ni, saya kerja bidang penerbitan, novel-novel yang diterbitkan mesti ada lakaran wajah dekat depan. Bahkan setiap bab tu mesti ada macam scene yang dramatik melambangkan bab tu, apa yang berlaku. Tujuannya apa? Supaya kita bila baca tu boleh visualize, boleh bayangkan macam mana rupa watak ni. Dan antara yang paling sedih bila kita baca sirah adalah nak bayang apa? Kan? Kita tak pernah lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak bayangkan sahabat-sahabat pun tak mampu. Abdullah ibn Ummi Maktum, wajahnya macam mana? Tak tahu. Tak ada siapa yang boleh tentukan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara tepatnya bagaimana. Tak tahu. Bahkan kita dilarang untuk melakar wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kesedihan yang kita alami pada hari ini. Tapi jangan risau, ada seorang sahabat yang melalui masalah yang sama. Abdullah ibn Ummi Maktum tak pernah dia melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam kerana dia buta sejak lahir.
Maka inilah sahabat yang kita nak tumpukan malam ini, Abdullah ibn Ummi Maktum. Apa yang seorang buta boleh buat pada zaman sirah? Hari ini bacalah mana-mana kajian. Waktu saya aktif sama belajar dulu pun banyak baca jurnal, artikel ilmiah. Asal-asal cerita tentang OKU saja mesti ada nama Abdullah ibn Ummi Maktum. Hari ini kalau kita sebut orang yang OKU, kelainan upaya, kita akan takrifkan mereka ni golongan yang, bukanlah kita nak cakap macam tu, tapi kita memandang enteng mereka punya sumbangan. Kita rasa mereka ni ada banyak kekurangan sampai akhirnya ditukar daripada kurang upaya kepada kelainan upaya. Dan hari ini OKU bukan saja OKU fizikal, ada OKU mental pun dianggap OKU juga, dan ada kad rasmi OKU. Dan saya yakin kalau tuan-tuan ada anak yang mungkin autism, yang mengalami kecacatan minda ataupun fizikal, dia bukan senang untuk diuruskan. Dan kisah ini saya harap dia memberi inspirasi kepada orang-orang yang sedemikian, untuk kita faham agama ini Masya Allah sangat sangat tidak melihat bahawa kekurangan fizikal ataupun mental mana-mana individu itu dianggap sebagai dia itu orang yang menyusahkan negara, menyusahkan keluarga, menyusahkan masyarakat. Bahkan amat luar biasa Nabi SAW melayani dan memberikan Abdullah ibn Ummi Maktum satu tempat yang sangat mulia. Bukan saja Nabi, Allah Ta'ala pun memberikan kedudukan yang mulia kepada Abdullah ibn Ummi Maktum. Nama dia sendiri pun, sahabat kalau baca riwayat, nama asalnya ada macam-macam, tapi Nabi yang berikan nama dia Abdullah. Dan bin Ummi Maktum tu pun dah problem lah. Pertama kali dengar nama dia pun dah pelik. Kenapa ada orang binnya adalah bin kepada ummi, kepada ibu? Kerana Ummi Maktum itu merujuk kepada ibu yang maktum, ibu kepada seorang anak yang maktum. Maktum itu maksudnya apa? Kitman. Kita belajar sifat wajib bagi Nabi, sifat mustahil bagi Nabi. Kitman maksudnya apa? Rahsia. Nabi mustahil merahsiakan syariat, merahsiakan wahyu. Maka Ummi Maktum ni maksudnya apa? Ibu kepada seorang yang mulutnya tertutup, dia tak boleh nak bercakap. Mulut tertutup pula, matanya tertutup, tak mampu nak melihat. Dan itu gelaran yang asalnya pada zaman jahiliah dia telah diremehkan, dia telah diperkecilkan kedudukannya di tengah masyarakat. Kita kena faham masyarakat jahiliah, apatah lagi bila dia tahu Abdullah ibn Ummi Maktum ni perlu Islam, lagilah dia akan dihinakan. Tapi Nabi kekalkan nama itu. Memang kamu ibn Ummi Maktum, dan bukan itu satu penghinaan, itu satu kemuliaan. Kecacatan kamu yang kekal itu adalah satu kemuliaan untuk kamu, bukan satu penghinaan di sisi Islam. Beza pada zaman jahiliyah. Dan cerita yang paling masyhur tentang Abdullah ibn Ummi Maktum tentu sekali adalah apabila beliau menjadi Muslim pertama yang Quran telah respon kepada cerita dia dalam Al-Quran. Kalau musyrik yang pertama siapa? Abu Lahab, kan? Suratul Masad turun kerana Abu Lahab itu dia menghina Nabi SAW ketika Nabi naik bukit Safa. Maka turun surah Al-Masad ataupun surah Al-Lahab. Tabbat yada Abi Lahab wa tabb. Celakalah, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab. Tapi nama sahabat yang disebut secara namanya dalam Quran Zaid ibn Harithah. Tapi banyak sahabat lain yang Allah Ta'ala menyebut tentang dirinya dalam Al-Quran secara tidak langsung, tak sebut nama. Macam Abu Bakar As-Siddiq, Thaniyasnain, Al-Quran menggunakan nama itu, orang kedua daripada dua orang, merujuk kepada Abu Bakar. Tapi itu cerita seketika hijrah. Wa 'ala thalathatil ladzina khulifu, kepada tiga orang yang tertinggal dalam perang Tabuk. Itu sahabat juga, tapi itu masa perang Tabuk, itu lewat. Maka siapa sahabat pertama yang dirinya itu disentuh oleh Al-Quran buat kali yang pertama? Itu adalah Abdullah ibn Ummi Maktum. Lihat bagaimana Allah muliakan orang ini. Allah letak namanya bukan secara nama, tetapi secara secara wataknya itu, secara ceritanya, itu adalah cerita pertama sahabat yang masuk
dalam Al-Quran. Dan ini satu pengiktirafan yang luar biasa. Beliau peluk Islam awalnya dia peluk Islam pun satu perkara yang luar biasa. Bagaimana orang yang matanya celik tapi tak nampak kebenaran, tapi orang yang matanya tertutup tapi Allah bukakan hatinya untuk melihat yang benar itu apa, yang salah itu apa. Sebab kita kadang-kadang bila kita panca indera kita ni cukup, kita terlalu bergantung kepada panca indera itu sehingga kita lupakan sebenarnya yang bermasalah adalah hati kita. Panca indera kita ni dia mentafsirkan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa. Dia mentafsirkan, bukan dia mentafsirkan, dia menjadi tools ataupun alat. Dan bila kita pegang sesuatu, akal kita akan proses, hati kita akan proses apa yang kita pegang ni, rasanya apa, bagaimana kita nak respon kepada apa yang kita pegang. Apa yang kita lihat, mata menyampaikan maklumat melalui retina tu, tapi yang mentafsirkannya adalah akal. Abdullah ibn Ummi Maktum, matanya tidak ada, retinanya tidak berfungsi untuk kutip cahaya dan memberikan gambaran kepada akalnya, kepada otaknya untuk beritahu pada dia ini adalah sekian-sekian benda, ini adalah sekian-sekian peristiwa. Tetapi dengan tidak nampaknya Abdullah ibn Ummi Maktum, hatinya itu masih terbuka, hatinya lebih suci daripada kebanyakan orang, terutamanya musyrikin Makkah yang mata mereka celik tetapi hati mereka terkunci rapat. Tak perlu sebut orang jauh-jauh, Abu Talib, bapa saudara Nabi SAW sendiri yang paling dekat itu, yang menjaga Nabi sejak kecil, yang tahu macam-macam cerita tentang Nabi, yang terlalu banyak bukti dalam sirah kita baca, kita tahu Abu Talib ni mustahil tak tahu Nabi tu Nabi. Tapi yang menghalang Abu Talib adalah hatinya itu. Bukan matanya tak nampak, matanya nampak, tapi hatinya itu yang menghalang tafsiran yang tepat kepada apa yang dia nampak di depan mata. Sebab tu kita risau, segala yang Allah anugerahkan pada kita ni adalah amanah. Bila kita baca tentang hadis-hadis tentang hari kiamat nanti, hari perhitungan, mizan, yang Allah yang akan menjawab bagi pihak kita adalah jasad kita ni. Ada macam-macam tafsiran lah. Ada yang cakap sebenarnya bukanlah jasad tu bercakap, tapi menunjukkan yang manusia ni tak mampu menipu. Tapi tafsiran kedua, memang dia akan bercakap mewakili kita. Sebab selama ini segala tindakan kita yang buat siapa? Yang menyampaikan maklumat kepada akal kita, kepada hati kita, apa dia? Ni panca indera kita. Tapi hati kita telah ambil keputusan untuk buat tindakan yang bertentangan dengan apa yang Allah kehendaki. Sebab tu kita bila baca cerita Abdullah ibn Maktum, kita kena faham dia mungkin cacat fizikal, cacat mental, tapi betapa ramai orang di luar sana yang mungkin saudara mara kita, anak kita, yang dia ada fitrah yang lebih baik daripada kita. Bila kita sedar umur kita yang mungkin dah semakin dewasa ni, kita sedar yang kita bukanlah nak Allah tarik penglihatan kita, tapi kita tahu yang antara banyak sekali dosa yang aku lakukan adalah dosa mata aku. Apa yang kita tengok, dan apa yang kita cakap, ini dosa yang paling banyak juga. Apa yang kita cakap, tangan kita pun buat dosa juga. Lebih-lebih lagi di zaman media sosial ni. Kadang-kadang bila kita baca hadis Nabi SAW, Nabi ajar kita doa, ajar kita tentang akhlak, tahan tangan, tahan lidah. Kita kadang tak faham. Aku bukan nak pukul orang pun, tapi rupanya pada zaman media sosial ni baru kita faham dosa tangan adalah dosa yang besar. Betapa banyak fitnah yang telah kita terlibat sekali pada hari ini, yang telah merosakkan maruah orang, yang telah merosakkan imej manusia, yang telah membongkarkan aib orang lain. Segala umpatan, segala kata-kata keji, adu domba, ia dilakukan oleh tangan kita. Maka jangan anggap orang yang panca inderanya Allah tarik ini bermakna mereka itu hina. Tetapi Allah telah selamatkan dia sebenarnya daripada melakukan perkara yang kita semua lakukan pada hari ini. Dan cerita pertamanya, kita terus pada cerita pertama lah, Abdullah ibn Ummi Maktum. Cerita yang paling popular adalah namanya masuk dalam Quran, bukan namanya, dirinya itu diceritakan. Allah respon kisah ini melalui ayat Quran surah Abasa, dan itu yang akan kita lihat sekejap lagi. Saya akan ceritakan dengan ringkas supaya secara umum kita dapat sentuh semua cerita dia, iaitu Nabi SAW. Kita pun boleh faham ini adalah zaman yang awal sangat, sebab Nabi masih lagi boleh berdakwah, bercakap dengan baik dengan orang-orang ini. Sebab diriwayatkan
pada satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berhimpun di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah Utbah bin Rabi'ah wa akhihi Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ini yang seksa Bilal bin Rabah, Al-Walid ibn Mughirah, ayah kepada Khalid bin Al-Walid yang pernah cerca Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 orang yang diriwayatkan berkeliling di sekeliling Nabi. Dan nama-nama ini kita akan kenal sepanjang sirah. Inilah dia nama-nama yang buat jahat pada Nabi. Tapi perbuatan jahat pada Nabi ini bukan berlaku awal, peristiwa Nabi kena yang teruk-teruk tu, Nabi kena belasah, Nabi kena pukul, semua tu, itu berlaku lewat bila? Sekitar barangkali tahun ke-8, tahun ke-9 kenabian. Sebab itu hanya berlaku bila Abu Talib wafat. Bila Abu Talib wafat, Abu Jahal dah nampak yang Nabi tak ada pelindung. Ini masanya untuk pukul Nabi. Sebelum Abu Talib wafat, Abu Talib sentiasa bela Nabi, dan Abu Jahal pun tak berani cari pasal. Maka ini nama-nama ini berkumpul di sekeliling Nabi. Mereka buat apa? Mereka nak dengar Islam itu apa. Maka untuk kita tahu nama-nama ini ada di sekeliling Nabi, kita pun faham situasi ini situasi yang kritikal untuk Nabi. Nabi sangat harapkan peristiwa ini berlaku. Sebab Nabi ini jiwanya jiwa dakwah, maksudnya Nabi sentiasa fikir bagaimana nak sampaikan agama ni kepada orang. Dan untuk Abu Jahal berada di hadapan Nabi dan tanyakan Nabi tentang agama ni, nak dengar, ini peluang yang luar biasa. Bukan senang nak dapat peluang yang sama. Tapi ketika itulah, masya-Allah, Allah uji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu datangnya aqbala alaihi Abdullah ibn Ummi Maktum. Tiba-tiba datanglah nama sahabat yang kita nak bincang hari ini, Abdullah ibn Ummi Maktum yang buta ni. Pergi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yastaqri'uhu ayatan min kitabillah. Dia nak belajar satu ayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya dia nak memahami agama lah. Dan ini pun kita boleh faham satu perkara, bagaimana dalam Islam ni dia tidak ada gap. Islam ni agama yang dia tidak meletakkan boundary antara orang yang darjatnya tinggi dengan yang rendah. Untuk orang yang semulia Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh ditemui oleh Abdullah ibn Ummi Maktum OKU itu pada bila-bila masa, ini luar biasa. Zaman sekarang pun kita pun faham birokrasi nak jumpa orang besar ni kan, mesti ada macam-macam syaratnya. Mesti kena buat appointment, dan kalau bertembung pun kita mungkin akan disisihkan lah. Dan ini kisah bagaimana Abdullah ibn Ummi Maktum boleh akses Nabi sallallahu alaihi wasallam bila-bila masa. Tapi kita pun tahu, bila Nabi bertemu dengan kepala musyrikin Mekah, dalam masa yang sama datang Abdullah ibn Ummi Maktum, ini dilema. Dan Abdullah ibn Ummi Maktum sebut apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, alimni mimma 'allamaka Allah. Ajarkan kepada aku apa yang Tuhan kamu ajar kepada kamu. Dia ada soalan spesifik yang dia nak sebut lepas ni. Dan Abdullah ibn Ummi Maktum, kita pun tahu dia buta. Adakah dia tahu yang di sekeliling Nabi itu ada orang-orang ni? Tak. Bahkan dalam syarah hadis menyebut benda yang sama. Ketika para ulama nak fahamkan kita cerita ni, mereka menyebut Abdullah ibn Ummi Maktum dia tak tahu bahawa itu situasi yang tak sesuai. Dia lah buta, macam mana dia nak tahu? Dan ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam bila menerima kedatangan Abdullah ibn Ummi Maktum, itu satu dilema. Mana nak dahulukan ni? Musyrikin Mekah ke Abdullah ibn Ummi Maktum? Kalau saya lah fikir secara logik pun, memanglah Nabi akan buat pilihan yang pertama. Kalau saya pun saya buat pilihan yang pertama. Sebab kita fikir apa? Siapa yang lebih jerung? Siapa yang bilis, siapa yang jerung? Yang bilis adalah Abdullah ibn Ummi Maktum. Sebab dia ni siapa? Dia dah peluk Islam dah pun. Dia dah peluk Islam dah pun. Dan dia itu adalah sekadar orang-orang kecil. Tapi musyrikin Mekah ni siapa? Ini jerung-jerung di Mekah. Ini jerung di Mekah, orang-orang besar di Mekah. Maka tumpuan Nabi adalah kepada mereka. Maka tiba-tiba bila datang Abdullah ibn Ummi Maktum, dilema buat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa Nabi buat? Fa'arada Rasulul Karim anhu, abasa fi wajhihi.
Nabi pun berpaling wajah daripada Abdullah ibn Ummi Maktum, tak layan soalan dia. Wa abasa fi wajhihi. Abasa itu maksudnya apa? Muram. Ya. Dan tafsirannya apa? Kita boleh faham yang kita kena terima satu realiti yang Nabi itu manusia. Ya. Bahkan ini bukan hadis yang susah pun untuk difahami, dan kita tak adalah nampak macam bermasalah sangat untuk menerima yang Nabi bermasam muka dalam cerita ni. Ada banyak lagi cerita lain dalam sirah yang kita kadang baca tu termenung sikit, betul ke ni. Tapi bila kita faham dan terima realiti yang Nabi tu manusia, Nabi terdedah kepada emosi macam kita. Ya. Saya rasa saya seorang yang takkan sembunyikan satu realiti yang ada dalam hadis, dalam sirah. Itu realiti yang sahabat tahu dan kita pun mesti tahu, sebab kita umat Islam, umat Nabi SAW. Nabi berpaling dan Nabi bermasam muka. Kenapa Nabi masam muka? Kerana kita pun faham, kalau kita dalam situasi yang sama pun, boleh bayang tetamu ramai kat rumah, anak-anak tiba-tiba menyibuk datang ke kita, tanya macam-macam. Kan biasa macam tu. Anak macam-macam lah urusan dia tanya. Urusan yang sepatutnya dia tanya lah waktu lain, waktu tu juga nak tanya. Dan kita sebagai ayah ni kadang-kadang yang paling mudah apa? Kita tak payah layan lah anak tu. Kita bukanlah tolak dia kan. Kita asingkan dia lah, pergilah tempat lain, pergi main. Bapa nak ada tetamu ni, nak borak dengan tamu. Bukanlah sama sangat perbandingan tu, tapi untuk faham, kita pun tahu dalam situasi tertentu dalam kehidupan kita, bila dalam dilema nak layan orang mana satu, kita macam agak kecewa lah dengan orang yang mengganggu kita ni. Kita ada urusan besar ni, nak close deal, projek juta-juta, tiba-tiba datanglah orang entah daripada mana, kawan kita ke jiran ke minta tolong, dia mengganggu kan. Dan abasa wa tawalla, Nabi bermuram muka dan Nabi berpaling. Dan ketika itulah Allah Ta'ala bila melihat cerita ini berlaku, bila cerita ini terpapar dalam sirah, Allah Ta'ala telah turunkan 16 ayat untuk dalam Al-Quran. Ada satu ayat pun tentang kita, itu pun sudah sangat untung. Tapi untuk dapat 16 ayat, ini luar biasa. 16 ayat dalam Quran diperuntukkan hanya untuk dia, ini luar biasa. Dan Allah Ta'ala telah turunkan abasa wa tawalla. Saya tak baca semua kot, apa yang sempat. Dia bermasam muka, wa tawalla, dan berpaling, anja'ahul a'ma, ketika dia didatangi oleh seorang yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka atau yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra. Barangkali dia mahu yazakka, dia yazakka, dia datang kepada kamu untuk tazkiyah, untuk memperindahkan jiwanya, untuk membersihkan hatinya. Fatanfa'ahu dhikra, dan kalau kamu beri peringatan, confirm dia akan mendapat manfaat. Amma man istaghna, Allah Ta'ala sedang didik Nabi dalam cerita. Kalau dalam rangkuman ilmu ulum Quran, ada satu ilmu tu namanya itab. Ayat-ayat itab itu merujuk kepada ayat-ayat Allah Ta'ala yang tegur Nabi. Kita kena faham, Nabi maksum, betul? Kita semua setuju. Nabi itu maksum, confirm. Allah lindung Nabi, Allah pelihara Nabi. Tapi tidak bermaksud Nabi SAW tidak ada satu ciri manusiawi yang sama macam kita, iaitu kadang-kadang kita tersilap. Nabi pun tersilap, tapi silap Nabi janganlah sama macam silap kita. Silap kita tu silap yang teruk betul. Silap Nabi ni silap menentukan apa yang lebih penting. Macam dalam cerita ni, sama ada Nabi nak layan salah satu, sama Nabi nak layan musyrikin Quraisy, ataupun Nabi nak layan Abdullah ibn Ummi Maktum. Nabi bukannya tolak Abdullah ibn Ummi Maktum ataupun marah dia ke, tidak. Tapi Nabi SAW memilih untuk tidak melayan dia dalam cerita tersebut. Tumpah air. Kalau ada tisu boleh lap cepat-cepat, tapi okey je kot. Tak apa, air tumpah kat meja. Mana tadi? Maka apa yang Nabi buat dalam cerita ni, Nabi bukan buat pilihan yang tak baik, tapi Nabi tersilap menentukan apa yang lebih penting, nak layan Abdullah ibn Ummi Maktum ataupun nak layan musyrikin Makkah. Maka Nabi ditegur oleh Allah Ta'ala dalam ayat ni, Masya Allah. Dan Allah ajar Nabi, kamu berpaling. Dan ini Allah nak ajar pada Nabi macam mana nak susun priority.
Orang ini datang kepada kamu memang benar-benar nak bersihkan hati dia, dan kalau kamu beri peringatan, confirm dia akan bersihkan hati dia. Amma man istaghna, ini merujuk kepada musyrikin Quraisy. Tetapi mereka yang musyrik ni istaghna. Istaghna maksudnya apa? Bahasa Arab ghani maksudnya apa? Ghani, Abdul Ghani, hamba kepada yang kaya lah. Ghani ataupun ghina, itu kaya. Maksud dia terpukul pula air ni. Okey, ghani itu maksudnya kaya, tapi itu kita yang maksudkan kaya lah. Tapi dalam bahasa Arab ghani itu bukan kaya sebenarnya, kita yang menterjemahkannya sebagai kaya. Ghani ini dalam bahasa Arab maksudnya apa? Yang tidak memerlukan sesuatu. Istaghna maksudnya tidak memerlukan sesuatu. Allahu ghaniyun maksudnya apa? Allah itu tidak memerlukan sesuatu. Allah tidak memerlukan kita, Allah tidak memerlukan mana-mana makhluk. Allah itu tunggal dan berdiri sendiri. Maka bila kita kata ghani, kita kena faham, dia tak, sebenarnya dia bukan maksudnya kaya. Dia adalah orang yang tak memerlukan sesuatu. Dan orang kaya, orang banyak duit ni, dia tak perlukan orang lain. Sebab tu ditakrifkan sebagai kaya. Dalam ayat ni, amma man istaghna, merujuk kepada apa? Manakala orang-orang yang tak memerlukan itu, tak memerlukan apa? Tak memerlukan kamu. Abu Jahal tak suka kamu pun, Umayyah bin Khalaf tak suka kamu. Dan kita boleh faham yang nama-nama ini sepanjang peristiwa dalam sirah zaman Mekah, sebab semua nama ni akan mati paling lewat masa perang Badar. Siapa nama tadi? Abu Jahal, perang Badar. Umayyah bin Khalaf, perang Badar juga. Al-Walid bin Mughirah sebelum hijrah, dia dah mati dah. Mana lagi? Syaibah dan juga abang dia Utbah bin Rabi'ah, semuanya mati dalam perang Badar. Sebab memang mereka tu orang jahat, mereka terkenal sebagai orang jahat. Mereka ni adalah orang yang sebenarnya tak perlukan kamu pun, tak nak dengar apa yang kamu cakap. Fa anta lahu tasadda, tapi kamu berikan perhatian kepada mereka. Wa ma 'alaika alla yazakka. Cukuplah sampai hujung tu, macam banyak sangat. Sampai ke hujung tuan-tuan boleh baca dan lihat apa pelajaran daripada 16 ayat ni untuk kita fahami lebih apakah pelajaran daripada cerita ni. Tapi ini cerita yang supaya kita boleh tumpukan semula kepada Abdullah ibn Umi Maktum. Allah berikan 16 ayat Quran hanya untuk dia. Cerita seterusnya, oleh kerana Abdullah ibn Umi Maktum ni buta, dan zaman itu apakah peristiwa paling besar sekali? Kalau tuan-tuan baca sirah kan, apa cerita paling besar sekali? Perang, kan? Biasa kalau kita baca sirah, kita nak tahu apa? Macam mana cerita perang Badar, kan? Macam mana cerita perang Uhud, Dalam buku sirah pun itulah bab yang panjang. Perang Badar, nampak, tengok buku sirah. Perang Badar tu Masya Allah berjela-jela, kan? Tapi cerita lain pendek, kan? Kenapa? Kerana memang kita boleh faham zaman itu, konteks zaman itu, peristiwa yang paling besar adalah perang. Zaman sekarang perang tu payah nak berlaku, sebab kita dah hidup di zaman yang berbeza. Aktiviti utama dunia bukan perang lah. Aktiviti utama dunia adalah apa dia? Masih rebut kuasa, tapi rebut kuasa dengan cara yang lain. Bukan lagi perang. Ini zaman yang bukan lagi berikan tumpuan pada perang. Sikitlah perang yang berlaku, Ukraine, Rusia, Palestin, tak banyak lah. Tapi zaman tu di mana-mana belahan dunia perang. Di alam Melayu ni, di Nusantara ni, kerajaan Hindu Pajajaran, Hindu Buddha, kerajaan Buddha dan sebagainya yang ada dekat sini, Majapahit, semuanya berperang. Itu satu rutin pada zaman tersebut. Di Eropah pun sama, perang juga. Di Timur Tengah pun sama, semua memang bergaduh. Itu perang saja. Itu cara masyarakat zaman itu hidup. Maka untuk Abdullah ibn Umi Maktum yang buta, kita boleh faham apa masalah dia. Macam mana dia nak berperang, macam mana orang buta nak terlibat dalam perang. Hari ini OKU sekurang-kurangnya ada pilihan, sebab ada kerjaya-kerjaya yang boleh consider orang-orang yang kelainan upaya ni untuk dapat kerja. Tapi Abdullah ibn Umi Maktum, macam mana dia nak pergi perang? Zaman tu bukannya ada position dalam perang tu yang duduk dalam pejabat. Zaman sekarang perang tu lebih banyak, maksudnya dalam tentera kita tahu, kalau ada yang tentera ke polis ke boleh ceritakan lebih teliti lagi. Tapi yang kita tahu juga, yang kerja di office itu pun ramai juga, tak semuanya berada di atas
medan perang. Ada yang berada dalam office, ada yang berada dalam kenderaan, ada yang jaga di HQ. Tapi zaman itu semuanya kena pergi medan jihad kalau nak berperang. Maka bagaimana seorang OKU nak pergi medan jihad? Apa dia boleh buat? Dan kalau dia OKU lain okey lagi, ini OKU buta, tak nampak, macam mana nak perang? Dan kita pun tahu Nabi berikan keringanan kepada orang-orang sebegini, tentu sekali. Tapi Abdullah ibn Maktum, dia seorang yang ada kekurangan, tapi dia sentiasa rasa insecure, dia rasa risau. Kalaulah sebenarnya kekurangan dia itu telah menyebabkan dia juga tidak mencapai keuntungan di akhirat nanti. Dia nak pastikan yang betul-betul Allah berikan keizinan kepada dia. Maka ada satu ayat dalam Al-Quran, yang ini diceritakan oleh siapa riwayat ni? Mana hadisnya ni? Zaid ibn Thabit menceritakan tentang hadis ini. Beliau menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turunnya ayat Al-Quran, surah An-Nisa ayat ke-95. Ini latar belakang cerita ayat ni. Ketika itu turun ayat ni, asalnya ayat ni adalah la yastawil qa'iduna minal mu'minina wal mujahiduna fi sabilillah. Itulah asal usul ayat ni. Tidak sama orang yang duduk dan orang yang berperang di medan jihad. Maksudnya apa? Dia tak ada pengecualian kat situ. Orang yang duduk ataupun pergi medan jihad. Ayat tu bagi tahu tak sama orang yang tak nak pergi perang dengan orang yang pergi perang. Dia tak ada pengecualian. Maka Abdullah ibn Maktum ni dia risau bila dengar ayat tu. Dia kata apa? Ya Rasulullah, fa kaifa biman la yastati'ul jihad? Sebab ayat ni tak ada pengecualian. Dia tanya pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang tak mampu berjihad? Dan Nabi pun faham siapa yang bertanya, iaitu Abdullah ibn Maktum. Nabi tahu dia yang bertanya, siapa dia. Dan ketika itulah bila dia tanya berkali-kali soalan tu, Allah tukar ayat itu. Ini cerita yang sangat unik. Sebenarnya kalau kita belajar ulum Quran, tak semestinya Quran tu dia kena nyatakan semua perkara. Sebab kita ada sumber kedua, hadis. Kita ada sunnah, betul Kita ada Al-Quran dan Sunnah. Arahan solat dalam Quran, perinciannya dekat mana? Sunnah, hadis, kan? Mana ada Quran ajar pada kita macam mana, berapa banyak rukun solat? Tak ada. Macam mana cara nak solat? Tak diceritakan pun dalam Al-Quran. Dia beri isyarat lah, rukuk, sujud. Tapi yang lain tu kat mana perinciannya? Nak baca apa? Lafazkan apa? Tak ada dalam Quran, Sunnah. Boleh saja Allah Ta'ala menjawab, ataupun Nabi sendiri jawab soalan Abdullah ibn Maktum. Tapi Allah Ta'ala, Masya Allah, satu kelebihan Allah beri kepada Abdullah ibn Maktum. Untuk jawab soalan Abdullah ibn Maktum, Allah letak dalam Quran. Boleh saja tambah hadis lain lah, melengkapkan kefahaman ayat tu. Itulah fungsi hadis. Dia melengkapkan kefahaman ayat-ayat Al-Quran. Nabi boleh saja buat begitu. Tapi Allah Ta'ala nak yang selain daripada itu, iaitu Allah Ta'ala sendiri nak berikan kelegaan kepada Abdullah ibn Maktum. Dan Allah tukar ayat itu jadi apa? La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghayru ulid darari wal mujahiduna fi sabilillah. Masya Allah. Bila baca cerita ini pun luar biasa. Allah tukar ayat itu, terjemahannya apa? Tidak sama orang yang duduk, orang yang tak nak pergi jihad, dengan orang yang pergi jihad, kecuali mereka yang ulid darar, mereka yang ada keadaan yang darurat, sakit ke, keperluan tak cukup ke, dan macam-macam sebab yang kita boleh dianggap sebagai syar'i lah untuk dia tak keluar berjihad. Satu lagi ayat turun hanya untuk Abdullah ibn Maktum. Dan mungkin beberapa rangkuman peristiwa yang boleh buat kita faham bahawa Abdullah ibn Maktum ni mendapat keuntungan di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia OKU, tapi Nabi pernah lantik dia paling kurang 2 kali. Paling kurang 2 kali ketika Nabi keluar berjihad, Nabi lantik wali ataupun khalifah. Kita perkataan khalifah kita biasa faham lepas Nabi wafat lah kan. Tapi khalifah itu maksudnya apa? Pengganti. Pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam, khalifatul Rasulillah. Maksudnya pengganti Rasulullah. Maka dalam kes ni Nabi lantik khalifah, pengganti tugas Nabi di Madinah bila Nabi keluar berjihad. Siapa?
Abdullah ibn Ummi Maktum. 2 kali paling kurang. Maksudnya taraf kepimpinan Abdullah ibn Ummi Maktum ni setaraf dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk Nabi pilih dia sebagai orang yang menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Bahkan dia pernah menjadi imam dalam solat. Ini pun dibincang dalam fiqh. Boleh ke orang OKU lead solat? Boleh. Kerana Nabi pernah mengarahkan Abdullah ibn Ummi Maktum untuk pimpin salat. Ini luar biasa. Dan bila kita faham yang Nabi minta Abdullah ibn Maktum jaga Madinah pun Nabi tak ada, maksudnya apa? Technically, secara teknikal zaman tu, siapa yang menjadi khalifah, yang jadi ketua, yang jadi Amirul Mukminin, dia akan jadi imam salat. Maka kita pun faham berapa banyak kali Abdullah ibn Maktum ni jadi imam dalam solat, memimpin sahabat yang gagah perkasa, yang ada sempurna jasad dan tubuh badannya, dipimpin solatnya, dipimpin kehidupannya oleh Abdullah ibn Ummi Maktum yang okey. Bahkan Abdullah ibn Ummi Maktum tidak sekadar itu, dia dilantik menjadi muazzin. Kita biasa kenal Bilal sebagai muazzin, tapi kita mungkin tak tahu bahawa Nabi pernah melantik muazzin yang kedua. Dan muazzin yang kedua itu siapa? Abdullah ibn Ummi Maktum. Bilal siapa? Orang berkulit hitam daripada Habsyah, yang dia telah dihinakan kerana masyarakat zaman itu resis, dan untuk orang yang berkulit hitam dan tidak berketurunan mulia macam Bilal memang sangat dihinakan. Dan Nabi lantik dia jadi muazzin rasmi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang kedua adalah OKU. Nabi lantik muazzin kedua adalah OKU, iaitu Abdullah ibn Ummi Maktum. Azan dulu, kemudian kita dah azan ni, betul azan dulu, kemudian kita cubalah tamatkan selepas azan dengan beberapa cerita yang berbaki, insya-Allah.
Baik, dengan masa yang ada ni, saya ingat kita lengkapkan saja cerita Abdullah ibn Umi Maktum dengan cerita terakhir pada zaman Umar Al-Khattab, di mana ini zaman yang agak luar biasa ceritanya untuk sejarah agama kita ini, kerana Umar Al-Khattab telah menyelesaikan pembukaan yang agak besar, iaitu kota Madain di Parsi dibuka melalui pimpinan tentera Sa'ad bin Abi Waqqas pada perang Qadisiyah. Kemudian Mesir pun dibuka oleh Amr bin Al-As, dan Syam tentu sekali satu lokasi yang juga luar biasa bila kita membaca cerita yang terperinci bagaimana umat Islam berperang menentang tentera Rom, ya. Dan akhirnya Rom yang surut ke utara pulang ke Konstantinopel, meninggalkan Syam buat selama-lamanya. Dan itu tempat saya belajar dulu, memang popular dengan satu perkataan penting, wida'an laki ya Syam. Ini adalah kata-kata terakhir, ya, Raja Rom yang meninggalkan Syam ketika itu dalam perang Yarmouk, iaitu selamat tinggal bumi Syam buat selama-lamanya. Dan apa kaitan dengan Abdullah ibn Umi Maktum ini? Hidupnya lama, Allah nugerahkan umurnya panjang sehingga zaman Umar Al-Khattab. Bahkan kita pun sebut tadi, dia tak pernah join mana-mana jihad. Ketika zaman Umar Al-Khattab, Umar utuskan pasukan perang yang telah mula sejak zaman Abu Bakar As-Siddiq sebenarnya, tapi peristiwa terakhir perang Qadisiyah ni zaman Umar Al-Khattab, ya. Ini cerita lain lah, sejarah umat Islam. Dari sudut sejarahnya, ada tentera awal tu Musanna bin Al-Harithah dan lain-lain lah yang diutuskan pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Zaman Umar Al-Khattab, Sa'ad bin Abi Waqqas diutuskan, untuk membuka kota Madain. Ini kota paling besar sekali Parsi. Hari ini kalau tuan-tuan Google kota Ctesiphon pun luar biasa besarnya. Dan dalam perang tersebut, umat Islam untuk menentang Parsi, ni perang besar ni, nak berperang dengan ratus ribu orang tentera. Maka Umar pun garu kepala lah. Kita faham perasaan Umar, kerana dia mencari mana nak cari jumlah tentera yang cukup ni. Kena mengumpulkan puluhan ribu orang sahabat, puluhan ribu orang muslimin. Ini zaman Umar, masih terlalu awal, ya, umat Islam masih ratus ribu jumlahnya. Maksudnya termasuk semua sekali lah, perempuan, anak kecil, ya. Maka akhirnya Umar berjaya kumpulkan 30 ribu orang lebih. Dan Abdullah ibn Maktum adalah salah seorang yang terlibat. Dia merayu kepada Umar Al-Khattab, tolong bagi kebenaran kepada aku, untuk join. Sebab sejak zaman Nabi aku tak sempat join, tak ada satu perang pun yang aku boleh sertai kerana kelemahan aku. Tapi tolonglah bagi kali ni, bagi peluang, ya. Aku dah macam-macam dah buat. Aku adalah orang pertama yang datang setelah Mus'ab bin Umair diutuskan ke Madinah. Aku orang kedua yang sampai menyampaikan dakwah di Madinah. Aku menjadi muadzin Nabi SAW. Aku mengajarkan Quran. Macam-macam Abdullah ibn Umi Maktum dah buat. Tolong bagi peluang, kali ini aku nak join perang. Maka akhirnya Umar diizinkan Abdullah ibn Umi Maktum. Dan dalam perang ini, bila ditanyakan dia nak buat apa, orang buta dalam perang. Ini zaman yang kita kena faham, perang fizikal, dekat, tak jauh, ya. 100 meter, 200 meter, itu jarak paling jauh lah. Zaman sekarang berkilo-kilometer pun boleh berperang, kan, kerana teknologi yang ada. Maka Abdullah ibn Maktum buat satu kerja yang sangat ringkas, sangat simple, tetapi memang ada fungsi itu dalam medan jihad zaman tu, iaitu dia pegang panji umat Islam, bendera, ya. Dia yang pegang bendera. Dan lebih bagus ataupun lebih efektif seseorang seperti Abdullah ibn Maktum pegang panji kerana dia tidak akan lari. Kalau orang lain nampak dah tewas, nampak musuh makin dekat, dia boleh ambil pilihan untuk lari. Abdullah ibn Maktum cerita kepada para sahabat, para muslimin ketika itu, kenapa dia nak buat kerja itu? Kerana aku takkan lari, aku tak nampak, kan? Dan oleh kerana aku tak nampak, apa yang dibuat ni satu gambaran yang luar biasa. Dia telah tanam kaki dia dalam tanah. Sebab apa pun berlaku, aku takkan keluar, aku takkan tinggalkan tempat ni. Perang Qadisiyah berakhir, kemenangan berpihak kepada muslimin. Tapi kita kena tahu apa kosnya. Kosnya adalah kematian 8,000 orang muslimin. Daripada 30,000 orang, 8,000 orang syuhada, ya, telah mati dalam perang Qadisiyah. Dan termasuk Abdullah ibn Maktum yang mereka temui dia
dalam keadaan masih lagi pegang bendera, tapi dia dah mati, tangan dia dah dipotong, jasadnya memang hancur, tapi dia masih berjaya untuk pegang erat bendera yang diamanahkan, dan dia telah janji nak jaga bendera itu sehingga ke akhirnya. Itulah kisah Abdullah ibn Umi Maktum. Mungkin pelajaran paling besar yang kita boleh sama-sama ambil, kita akhirnya masing-masing kena pilih lah kita nak buat apa, kerana tidak ada seorang manusia pun yang dicipta sia-sia. Kalaulah kita anggap kita ni macam tak tahulah, aku ni tak ada apa nak buat lah untuk agama ni, siapalah aku kan. Kalau nak banding dengan Abdullah ibn Umi Maktum, siapa yang lagi sepatutnya kecewa dan putus asa? Dia lah, sebab dia buta kan, tak nampak. Sedangkan kita pun tahu hari ni nak baca Quran macam mana, tak nampak kan? Nak khidmat untuk agama macam mana, tak nampak. Tapi Abdullah ibn Maktum bukan saja dia menyumbang, sumbangan kepada agama dia luar biasa, sumbangan kepada Madinah luar biasa, sumbangan kepada umat ni luar biasa. Untuk kita tahu bahawa setiap daripada kita kena pilihlah sesuatu nak buat apa. Sekecil-kecil perkara ataupun sebesar-besar perkara tak ada masalah, yang penting kita pilih sesuatu yang paling sesuai dengan keadaan diri kita. Sebab itu semua adalah satu asbab ataupun hujah yang akan kita pamerkan di hadapan Allah Ta'ala kelak bahawa kita telah lakukan sesuatu, insya-Allah. Saya rasa cukup di situ. Saya buka kalau ada satu soalan, dua soalan, kalau ada. Tak ada. Mudah-mudahan kita bersemangat untuk mencari lagi banyak cerita tentang Abdullah ibn Maktum yang saya tak sempat cerita pun. Bahkan dalam buku ni pun saya terpaksa skip banyak lah. Maka tuan-tuan boleh cari sendiri, teroka sendiri cerita yang sangat berharga ini, kerana mereka lah bukti nyata bagaimana nak menjadi orang yang layak untuk masuk ke syurga Allah Ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله